Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya akan uh, mengajar mengenai Excel sebab saya buat video ni khusus untuk JSU yang mana kita memerlukan kemahiran Excel ni dalam membentuklah satu jadual yang komplit. Okey, untuk pengetahuan semua, saya sudah sediakan formula lah bahagian sini, tapi saya akan go satu-satu dahulu, yang mana cara untuk membuat apa kata orang, uh, autofill ataupun autosum lah yang digunakan di dalam jadual. Okey, saya kalau kita lihat dalam video ni saya sudah sediakan satu contoh jadual yang kata orang tidak berapa banyak ataupun tidak berapa detail, simple. So kita rasa semua akan faham lah yang mana ini contoh data, dan saya pecahkan kepada bulan, dan sini ada negeri lah, negeri Sabah, Sarawak, Semenanjung, dan ini jumlah mengikut bulan. Okey, saya akan terangkan satu-satulah. Macam biasa, selalunya kalau Excel ni dia bermain dengan data. Okey, so yang ni just saya masukkan sahaja data-data tersebut lah. Kalau macam contoh Januari 50, Februari 30 dan sebagainya lah. Macam tu. Ini saya random sahaja. Okay. Okey. So setelah selesai, yang mana Excel ni menunjukkan kita, kalau perasan yang ni A, B, C dan ini disertakan dengan 1, 2, 3, 4, 5 lah sampai seterusnya. So yang ni sebenarnya mempunyai maksud yang tersendiri, yang mana kita akan gunakan coding-coding tersebut lah. Jadi sebelum anda fahami formula, kena faham dululah mengenai koordinasi ataupun jalur dengan baris pada sesebuah data. Okey, saya akan terangkan. Kalau macam ni, dia menunjukkan 50 ni berada dekat D6. D6 D6 ya. D6 ia macam kira identification lah sesebuah satu tempat tu. Untuk ni D6. Kalau macam ni pula G7. G7. So tetapkan, kita tetapkan yang mana yang di nombor hadapan ni adalah abjad dan di belakang dia adalah nombor lah. So kita dapat detect sesebuah karakter tersebut adalah pada bahagian mana, macam tu. So kalau macam contoh macam ni, soalnya kita kebiasaannya lah orang akan kira menggunakan calculator ni, tapi ianya lambat lah, dan Microsoft sudah simplify kita untuk kata orang auto sum sendiri, iaitu dengan menggunakan formula-formula yang ada di sini lah. Saya sudah sediakan formula ni. Yang ni adalah macam sama dengan sum kotak mula tambah kotak akhir. Ini kalau tengok dekat sini, saya dah highlightkan warna merah, iaitu maksud bagi setiap simbol. Kalau tambah ni tambahlah, tolak ni tolak. Kalau macam bintang ni adalah darab dan ini adalah bahagi. Okey, saya harap anda dapat tangkaplah apa yang saya maksudkan. Okey, jadi selalunya kalau macam data begini, kita mahukan penambahan lah. So kalau lihat pada bahagian di atas ni, ia ada satu bahagian iaitu tambah autosum. Autosum sini lah, just sebenarnya banyak lagi, cuma selalu kita guna sum lah.
sum ni tekan. Lepas tu yang ni Excel selalu auto detect, tapi kena pastikan jugalah yang mana kita mahu apa, kita mahu tambah ataupun kita mau guna julat mana. Okey. So kalau macam contoh yang ni dia akan warna biru ni kalau nampak macam itulah. Ini padamkan dahulu auto sum. So daripada kotak mula sampai ke kotak akhir. Itu yang saya maksudkan lah. Daripada D, macam contoh ini D6. D6 tambah dengan yang ini D7. D7 tambah dengan apa? D8. D8. So dia tambah, dia akan automatic generate lah. Yang mana daripada 50 tambah 100 tambah 103. So dapat 253. Okey. Kalau macam misal kata saya ingin ubah, macam contoh 80, dia akan automatic ubah. Kita tak perlu kira lagi lah. Okey. So itu yang cara kedua, pertama lah. Untuk cara kedua, iaitu dengan cara tambah auto sum. Yang ni tarik pergi sini. So dia pun sama juga, tambah 30 tambah 50 tambah 80. Yang mana dekat sini kalau perasan dia adalah simbol titik bertindih, ataupun saya tambah sinilah simbol titik bertindih. So yang ni dia kira dalam satu-satu lah. Nampak pun kotak warna biru, warna merah, warna ungu kan. Maksudnya dia berlainan karakter lah. Tapi kalau yang bahagian ni dia punya satu karakter lah. Macam tu. So kalau macam kita mahu tolak pula, sama lah macam tadi, auto sum. Lepas tu yang ni ni F6 tolak F7 tolak apa lagi, ataupun tambah pun boleh juga, tambah 20 macam tu. Okey, tambah F20. So sama dengan berapa? 31. Maksudnya di sini 51 tolak 20 tambah 20. Kalau saya ubah sini 8, dia akan ubah lah macam tu. Ini kalau saya tolak, tekan tolak, dia akan dapat 43. Dia akan negatif lah kalau macam lebih daripada julat. Okey. So yang ni pun sama jugalah. Macam tu. Dan sum terus bracket ya. Kalau macam kamu tidak mau tekan auto sum ni pun kita boleh tulis juga manual dalam yang sengka. Lepas tu dalam sum, lepas tu dalam kurungan tarik ni. Tarik, lepas tu tutup kurangan, enter. So dia dapat ni lah. Yang ni sama juga, tambah. Okey. Yang ini pun sama jugalah. Pun sama juga. Okey. So ini adalah jumlah mengikut bulan lah. Maksudnya di sini pertambahan Januari pada Sabah, Sarawak, Semenanjung adalah 233. Okey. Pertambahan pada bulan Februari bagi keseluruhan negeri ni adalah 160. Begitulah seterusnya. Kalau begini pula, ini jumlah mengikut negeri, yang mana Sabah dia kira ni ya. Dia kira ni 50 tambah 30 tambah 51 tambah 92 sama dengan berapa. Itu perbezaan antara yang jumlah mengikut negeri dekat sini, jumlah mengikut bulan, yang mana dia akan kira pada bahagian ni saja. Kalau yang bahagian ni, dia akan kira pada bahagian ni. So sum sama dengan ni, tarik di sini. Okey. Tutup kurangan, enter. So dapat 223. Okey.
kalau kamu perasan, sebenarnya Excel ni dia ada auto detect, yang mana kalau macam kamu tidak perlu tulis satu-satu, sum begitu, lepas tu begini, dia boleh, cuma dia memenatkan lah. Dan satu-satu, kalau macam ada 13 ataupun lebih daripada 10, ianya akan memenatkan anda semualah. Jadi Excel telah memberi senang lah kepada kita semua, yang mana just track ini pergi sini, so dia akan auto sum. Ni nah, dia akan masukkan lah mengikut ni. Macam contoh D7 ni, D7 tambah sampai G7, macam tu. So kita tidak perlu tulis satu-satu yang sama dengan auto sum apa semua tu. Okay, saya rasa untuk hari ini harap faham lah mengenai ini. Okay, so ni saya highlightkan warna putih, kuning, supaya lebih senang nampak lah. Ini jumlah negeri ni dekat sini saya highlightkan warna biru. Okay. Dan banyak juga yang request tanya mengenai macam mana mau merge. Maksudnya dekat sini, macam mana kita mahukan dia dalam satu kolom. So caranya tekan ni, yang mana kolom lah. Macam contoh macam ni ke, saya mau yang 4 H4 dengan H5 ni bergabung. So tekan ni, pilih dua ni, select. Lepas tu nampak bahagian sini merge and center. Antara semua ni lah, merge center. So dia sudah bergabung macam tu. Tapi kalau kita macam tersilap ataupun mau buat perubahan, kita boleh unmerge juga dia. Tekan ni balik ataupun tekan ni balik lah, unmerge. So dia akan ada dua kolom. Tapi kalau kita mau semula, tekan ni direct merge. Boleh juga kita tambah ni di sini, merge, tekan dua kali. So macam tu lah, mergekan dia untuk tiga-tiga kolom ni. So unmerge balik. So yang ni kasih no fill. Okay, yang ni saya kasih merge semula. Okay, so selesai sudahlah. Jadi kalau macam saya mahu buat penambahan untuk keseluruhan ni, saya akan buat yang ni saya jadikan satu kolom, merge center. So dia akan ada satu kolom lah. Jadi dalam kurungan kita bertinggi sum, ataupun kita boleh juga tekan ni auto sum. Lepas tu ni direct pergi sini, enter. Jadi ni jawapannya lah, 611. Okay. So yang ni pula, yang ni pun saya mau. Jadi kasih merge dahulu. Lepas tu saya pergi ke auto sum, pergi sum. Lepas tu select mana yang data yang anda ingin tambah lah. So tekan enter. So dapat 611 macam tu. Kalau kita buat perubahan lah, contoh yang ni kalau dihadkan di atas ni, kita tidak perlu ubah sudah. Yang ni pun sama, yang ni. So yang mana yang bahagian sini saja yang kita ubah. Macam contoh sini 50, saya ubah pergi ke 28. Dia akan automatic, mana satu yang bersambung tu, dia akan automatic berubah. Yang mana yang kalau kita lihat dekat sini, sini ada 4 tempat automatic. So macam ni, 60 ubah, dia akan automatic ubah lah. 30 automatic ubah. Itulah kebaikannya Excel, sebab kita boleh
simplifykan mengenai apa cara-cara membuat ataupun memberi sambung kepada data-data yang lain. Okey. So, yang ni juga saya pun ada bagi tahu lah cara merge kotak macam mana. Kalau insert column. Okey. Saya akan terangkan seterusnya mengenai insert column ni lah, sebab ramai juga yang tanya macam mana insert column. Dia ada cara dia, iaitu pergi ke sini. Kalau macam contoh lah, mau letak 4 kan di sini. So dekat bawahnya tu tekan klik kanan, insert. So bolehlah tambah 4. Pastikan kalau macam anda mahu tambah pada bahagian bawah ni, bawah bahagian 3 ni, jangan letak di sini. Kalau dekat sini dia akan naik ke atas. So di bawah dia, di bawah yang di tempat yang anda ingin buat tu, sini klik kanan, insert. So nombor 4 lah. Kalau macam contoh kamu mahu lebih daripada 4 ataupun macam 5 ke, tambahlah insert. Itu satu-satu lah. Tapi kalau mahu lebih lagi, macam contoh mahu ke sampai 10 item, tambah lagi lah insert. Highlightkan dahulu 3 ni ataupun berapa-berapa lah yang kamu inginkan. Lepas tu insert. Dia akan automatic tambah 3 lagi. So 6. Lepas tu tambah lagi ni, insert. So dia akan ada itulah perubahan macam tu. Yang ni pun anda boleh juga tarik ke bawah. Soalnya Excel ni dia akan automatic lah. Selalunya dia akan daripada pengiraan daripada 1 sampai habis, A sampai Z macam tu, dia automatic. Gen ni pun dia memang auto generate lah. Macam ni, nombor 3 ni kalau kita tarik ke bawah, dia 3 copy. Tapi dia ada salah satu cara dia, yang mana kalau kita tekan shift ke tidak silap, tekan CTRL control, ini bahagian Excel lah. Saya buat dekat bahagian Excel. Tekan control dekat keyboard. Lepas tu kamu akan nampak satu-satu dia tambah 15. Saya ulang semula ya. Saya zoom in. Yang ni satu-satu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Macam tu. So macam tu lah cara insert. Jadi kita boleh tambah lah, tambah daripada negara mana, Australia ke, New Zealand, US, dan sebagainya lah. Okay. So yang ni saya akan tambah contoh lah. Saya akan tambah data, tambah 20. Yang ni 60. Kenapa anda bertambah yang ni? Sebab kalau kita lihat di sini, kita just kacau di 6, di 7, di 8. Maksudnya dekat bahagian sini lah. Yang ni saya ubah dulu. Dia kacau pada bahagian tu sahaja. Sebab itulah dia tu macam tu. So caranya adalah padam balik, pergi auto sum, pergi sum. Lepas tu dia automatic lah mau kira sampai bila. Kalau macam sampai bawah ni boleh ya. Tekan enter. So dia akan dapat lah data tu. So mana-mana kita buat, minta maaf saya, tambah 21, dia akan automatic berubah lah 3. Macam tu, dia akan automatic berubah. Sama je macam ni. Kalau macam ni kita tambah, dia tidak akan berubah pada bahagian ni. Bahagian sini pun tidak. Macam tu, dia tidak akan berubah. So caranya adalah padam semula, auto sum. Yang ni tarik daripada atas 30 sampai ke bawah. Okay.
tekan enter. So yang ni adalah pengiraan daripada atas sampai bawah. Cara untuk kata orang untuk melihatlah sama ada betulkah kita kira ni. Kita boleh tekan sinilah. Dia akan automatic bahagikan kotak tersebut mana I6 warna biru, I6 tambah I20, macam tu. Tekan enter. So yang ni pun sama juga. Contoh 50. Ya, dah akan dapatlah salutnya. Jadi caranya padam auto sum, lepas tu pada sini pergi bawah, enter. So dia automatic. Tambah 52 dan seterusnya lah, macam tu. Okay. So yang ni pun sama juga. Ini saya akan habiskan lah 60. Ni 20 mu. Tiada kan? Tiada perubahan di sini sebab dia auto sum tu tidak sampai. Yang ni pun kamu boleh pergi ke sini. Kamu sebenarnya tak perlu pun padam semula. Boleh juga terus direct ubah daripada sini. Daripada sini tarik, tekan enter. So dia automatic lah. Yang ni pun kamu dah perlu tambah auto sum macam tu lagi lah. Yang ni just direct ke bawah, dia automatic sudah. Macam tu. Yang ni pun sama. Nampak kan? Ni tarik daripada sini pergi bawah, kan enter. Jadi 2022 sudah. Yang ni kasih merge, tekan 1, tekan 2, merge. Sekarang dia berada di tengah-tengah. Kalau yang dekat sini, ini sebenarnya dekat bawah, dekat atas, ini dekat tengah. Selalunya kalau yang data-data yang untuk keseluruhan ni kita letak di tengah lah, macam tu. So itu adalah kira basic lah untuk penggunaan AutoSum. Okay. Kembali kepada objektif ini, kita punya JSU, yang mana JSU ni dia menggunakan formula yang sama jugalah. Seperti yang tadi, sebab yang tadi tu adalah basic, yang ni kita upgrade sedikit lah. Macam contoh okay, ini adalah JSU lama. Ya, saya akan buka yang JSU baru. Okay, JSU baru. Okay. Okay, ini saya akan buat daripada mula. Sini contohlah. Cuma yang pada bahagian sini saya akan okay. Yang ni saya akan hide lah. Okay. So kembali pada bahagian sini. Sebenarnya kita akan dapat contoh macam ni lah. JSU tu kosong. Okay. Kita pun okay. Ini boleh nampak sikit. Okay. So border ni dia tidak apa-apa gap ataupun kita buat merge. Saya akan mula daripada awal lah.
Oke. So, yang pertama, topik pertama, pergi buka JSU kamu. Kalau macam saya sendiri buat yang tingkatan 5 punya. So, saya akan bahagikan lah dekat sini satu, sini satu, supaya kamu semua nampak. Oke. Untuk topik yang bab tingkatan 5 ni, dia bermula daripada 9.0. Kalau untuk tingkatan 4 bermula daripada 1.0 sehingga 8.0. Okey. Ikut DSKP kamu. Saya akan pelan-pelankan lah. Cuma buat masa ni mungkin saya akan buat sehingga ke bab 10 ataupun bab 11 sahaja, sebab ia mengambil masa lah. Okey. 9.1. Tak sini 9.10. Okey. Lepas tu topik dia. Yang ni sampai ke sini kita merge. Tarik ni pergi sini, merge cell ataupun merge center. Soalnya saya akan buat merge cell dah. Macam tu. Merge cell, lepas tu letak sini. Pergi ke sini, ke bawah. Sekejap ya. Okey. Lukisan terbantu komputer. Copy. Lepas tu klik 2 kali, ia akan ada macam termasuk dalam satu kolom tu. Lepas tu paste. Lukisan terbantu komputer. Kalau macam contoh kamu tidak merge, macam contohlah begini, dia akan nampak buruk lah. Dan ianya agak sukar lah untuk kamu untuk edit nanti. So, caranya, sebelum kamu letak tajuk tu, tekan ni, klik merge, lepas tu klik 2 kali, boom, sudah. Yang ni ke sini. Okey, kasih bold dia. So, masuk pergi topik 9.1. Yang ni adalah topik yang 9.0 lah di atas ni. 9.1 ni adalah pecahan pada bahagian standard kandungan, dan pada bahagian sini adalah mengenai sub topik lah, yang bermula pada 9.11. Cuma kita selesaikan dahulu yang ini. 9.1 adalah lukisan terbantu komputer, LTK dan dalam reka cipta. Okey, ni lepas tu kasih highlight ni dua, merge. Okey, sebab kenapa saya perlu saya cakap tekan 2 kali. Okey, saya bagi tengok kalau kita tekan begitu, kita copy paste ya, dia akan ada masalah lah. Kalau macam mau juga tekan OK, dia akan tidak dapat merge lah. Okey, so tekan 2 kali, paste. Lepas tu yang ni, lepas ni kasih adjust lah macam tu. Yang ni di tengah, di tepi, macam tu. So selesai sekali untuk 9.1. Dan seterusnya adalah 9.1.1. 9.1.1 ni bahagian sinilah, mengenal pasti LTK dan pasaran. Okey, ini copy paste masuk dalam, tekan 2 kali, paste. Okey, selesai. Dia akan ada apa inilah, auto gap. Akan kata orang apa? Soalnya letak bahagian sini warp text. Kalau macam kita tidak buat warp text tu, macam contoh, dia akan masuk ke dalam ni. Jadi waktu kita print tu dia akan kacau lah pada data bahagian ni. So untuk Excel ni dia sudah diletakkan pada warp text. So kita tidak perlu risau lagi lah mengenai apa, sekiranya kalau macam kita tertinggal ke apa, kita akan soalnya akan nampak lah. Dia akan ambil keseluruhan topik apa yang kita ambil. Okey, seterusnya adalah 9.1. 9.1.2. Okey, ini copy, tekan 2 kali, paste. Yang ni kata prof begitu, ni kasih koma, kasih koma. Okey, dia akan jadi macam ni lah.
Tapi kalau macam contoh kamu tidak buat koma-koma tadi tu ataupun back tu, dia akan jadi macam ni. Saya tekan 2 macam ni kan. Tidak buat apa-apa, dia akan macam ni lah. Terlampau jarak, so ianya tidak cantik lah. Nanti akan membazir kertas. Buat macam ni lah supaya lebih jimat lah, jimat ruang. Okay, seterusnya 9.1.3. Okay, tekan 2 kali ni, menghasilkan. Sebab kenapa kita kena back, sebab yang ni daripada PDF. So PDF dia detect yang ni adalah sebaris, yang ni sebaris, yang ni sebaris, macam tu. Sebab itulah kalau macam ada file Word lagi lebih senang berbanding file PDF. PDF dia tidak dapat ubah lah. Jadi kita terpaksa copy paste satu-satu. Copy yang ni macam ni contoh kan. Tiba-tiba lukisan tiba-tiba di bawah pemasangan. Sebab dekat sini bahagian pemasangan ni dia sudah dekat bawah. Dan enter. Sama juga lah ini perisian LTK ni pun dia dekat bawah baris ketiga. Macam tu. So seterusnya 9.1.5. Macam biasa, copy. Tekan 2 kali. Isometri pemasangan. Okey. So selesai sudah lah untuk bab. Ada lagi kah? So tiada sudah. Kita pergi ke bab ke-10. Bab ke-10. Okey. Macam biasa juga. Ni klik 3 ni. Lepas tu merge. Yang ni copy. Bahan, peralatan dan pembinaan mesin produk. Copy. Klik juga. Macam tu. Yang ni kasih ke tepi dia. Okey. Bermula kepada 10.1. 10.1 ni apa? Okey. Ni kasih merge dia. Okey. So boleh juga bahan pembinaan produk. Tekan 2 kali. Bahan. Tambah. Back. Tambah. Plus. Ni kasih ke tepi dia. Okey. Tambah 10.1.1. 10.1.1 adalah yang bahagian ni lah. Copy. Masuk, copy paste. So kena bersabarlah untuk buat benda lah ni. Tambah. Lepas tu ni bahan logam phosphorus. Macam tu lah. Bahan A, bahan B. Lepas tu macam ni. Bahan plastik A. Okey, selesai. Okey, ini adalah untuk yang 1.1.1 lah. 1.1.2 ni copy. 10.1.2 tekan 2 kali ni dan seterusnya lah. Macam tu. 1.1.3 tekan 2. Yang ni produk, nampak dekat sini produk kan, jadi dekat bawah. Okey, so kasih enter. Enter pula, backspace, sorry. Untuk padam dia. Ini 10.1.4. Okey. Kan. Okey. Selesai. Kah ada lagi? Api bawah dulu. Okey, ada lagi. So dekat sini adalah 10.2. 10.2 ni kalau kita tengok, ini 10.1 lah. So bahagian sini adalah sambungannya 10.2. Okey, yang ni kasih merge dia. Kasih merge. Yang ni kita copy. Copy. Ni padam. Okey. Lepas tu letak dia di sebelah kanan. Okey, sambung lagi lah 10.2.1. Ni copy. Paste. Tambah. Membuat ninda pembinaan produk. Okey. 10.2.2. 10.2.2. Benda ni simple je. Cuma kena hati-hatilah tengok.
Kadang-kadang kita terlepas masukkan key in sebab terlampau seronok kan. Kalau macam contoh begini, dia tinggal satu ya, tapi kemungkinan kita banyak lagi kan. So klik kanan, insert, tambah lagi insert, tambah lagi insert, macam tu. Lepas tu mau banyakkan lagi, ni highlight semua, klik kanan, insert. So lebih banyak lah, macam tu. Insert lagi, insert lagi. Puas hati sebab ini baru 10, kita ada banyak bab lagi. So itu terpulang daripada kamu lah macam mana mau buat. Yang penting soalnya saya akan buat sedikit-sedikit lah. Kalau macam bab tu lagi jauh, dari jauh, saya buat banyak-banyak lah. Macam tu. So habis kah? Okay, sekarang ni masuk bab 11. Bab 11 sama juga buat macam tu lah. So merge, lepas tu system sini, system back, ini kasih bold dia, ini pun kasih bold dia, ini tak sini. Okay, 11.1 system mechanical, copy dulu, yang ni kasih merge. Okay, tekan 2 kali, system mechanical. Okay, lepas tu kita pi dia, masuk 11.1.1. Buatlah sampai habis macam tu. Masuk. Alah, macam ni kan. Saya tekan, sebenarnya boleh lagi edit. Tekan 2 kali, lepas tu edit balik lah, sambung. Kalau penat, minum kopi. Okay, macam tu. Kamu pun boleh tarik juga. Kalau macam contoh kan, ini besar betul ni, macam mana ni kalau mau arrange begitu, tiba-tiba dah nampak pula kan. Tekan 2 kali bagian ni, dia akan automatic lah. Jadi 11.1.2. So macam ni, mechanical 11.1.3, 11.1.3 dan seterusnya lah. Yang ni pun panjang juga. Okay, so selesai kah sudah? Jom kita lihat. Okay, selesai. Oh, ada lagi sistem elektrik, panjang 11.1. Mau jadi guru kan? So mau jadi guru, kita kena berkorban lah untuk buat benda ni, untuk anak murid juga. Okay, macam tu. So sama masuk sini 11.1.2. Sambung. Ni copy semua. Jangan kasih tinggal sedikit pun. Elektrik ni lagi situ. Kalau ada kopi-kopi ni sedap ni, sambil-sambil buat gitu kita minum kopi. Macam tu. 11.2.2. Okay, 11.2.2. Okay, buat lagi kopi, tekan 2 kali. Macam tu. Dan ni lagi 11.3. Okay, copy. Nah, macam ni kan, sebab dia ada titik sini di tengah. Titik ni. So ni tekan bagian sini, nampakkan dulu yang bentuk macam arrow warna hitam ni, tekan 2 kali mouse. Jadi pula malu-malu dia. Okay, kalau begitu jadi kita range lah. Macam tu. Okay, seterusnya adalah 11.3. Ada lagi 11.3 sistem, minta maaf, 11.3 yaitu sistem elektronik. Ini merge dia, klik kanan,
Okey. Ini padam. Okey. Ini kasi ke tepi. 11.3.1. Copy. Macam itulah. Kita kena buat satu-satu. Berikut ni pun kita tekan ke atas, diode tekan ke atas, transistor ni tekan ke atas. Okey. 11.1. Tinggal 3 kolom. Jadi macam mana? Kita tambah insert. Tambah lagi insert. Jangan risau. Untuk Excel ni seberapa banyak kita insert pun dia tetap tidak akan habislah, tidak had. Paling banyak yang pernah saya buat 1000 insert. Sebab melibatkan banyak data kan. So lebih banyak data, lebih besar program tu, lebih banyaklah yang kita kena isi. Macam tu. Ini sistem kawalan lagi 11.4. Sambil tu kita sembang ya. Kalau ada kawan bagus, cerita-cerita sambil buat. Macam itulah. Tapi sekarang ni tiada. Jadi saya sembang dengan seorang diri sajalah. Macam tu. Koma. Macam tu. Seterusnya adalah 11.4.2. 4.2. Okey. Mesti yang tanya-tanya macam mana tiba-tiba boleh paste laju tu. Saya selalunya guna shortcut key. Untuk shortcut key copy iaitu Ctrl T lah. Ni highlightkan dulu, lepas tu tekan dekat keyboard Ctrl C. Dia sudah lock. Baru tulis. Kita mau release dia, Ctrl V untuk viola. Macam tu. So ni gini, begitu. Rupanya ada lagi lah penderia dekat sini, tidak kenampakan. So tambah lagi lah. Tambah sini, piung. Ini nokta bertindih begitu. Ni nokta begitu. Sebab kenapa? Kalau perasan kan? Saya kasih nampak nanti. Okey. Saya semua. Okey, kalau perasan, kenapa je ada yang macam contoh kan? Kalau ada satu ni, saya buat koma, lepas tu A, koma B. Lepas tu tiba-tiba sini koma, lepas tu ni nokta bertindih. Tak pasti apa namanya ni, tapi nokta bertindih tapi ada koma lah di bawahnya. Sebab kenapa? Dia ada satu ni, sini satu. Dia macam ada dua pecahan lah. Yang mana mungkin yang ni kita akan libatkan dengan yang ini. Yang ni adalah yang kaum baru sudah. Macam tu. Itulah. Kalau macam ada 3, tambah lagi lah. Koma, begitu, tambah 3. Macam tu. Pandai-pandai lah generate sendiri. Macam tu. Okay. Seterusnya, ada lagi. Main 4.4. Ni mengenal pasti. Mengenal. Kalau macam dia apa ni 1.1 Roman 2 Roman tu, jadi tidak perlulah kita buat macam koma tadi tu. Sebab dia masih dalam induk yang sama. 11.4.5. Okey. Ada lagi? Okey, selesai. Ini bab ke-12 lah. Yang bab ke-12 ni saya tidak kacau. Saya akan buat sampai 11 sahajalah. Okey, dan saya akan terangkan mengenai cara untuk pembagian masa ni.
Okay, yang ni macam contoh lebihan, klik kanan delete. Tapi kalau macam contoh lah, contoh kamu sudah buat semua kan, dan ada banyak lebihan macam ni lah. Contoh select ni semua, lepas tu klik kanan, lepas tu delete. Dia automatic lah. Macam tu. Jadi kalau kembali kepada atas, macam tu. Yang ni 9 ni, ini adalah dia punya topik asas lah, iaitu topik paling atas. So kita labelkan kepada warna lain. Kalau ditengokkan bahagian ni cantik, supaya kita boleh nampak dia punya perubahan ataupun perubahan bab tu. Sama je macam ni, 10. Kasih highlight sampai sini, lepas tu tekan ok, highlight juga, tekan sampai habislah. Buat masa ni saya buat 3 bab sahaja. Jadi kalau kita tengok daripada jauh, kita dari jauh pun boleh nampak, oh yang ni ada satu bab, ini bab 1, ini bab 2 sampai sini, ini masuk sudah bab 3. Kira macam ni adalah pembahagi lah. Okay. Jadi kalau ditengok di sini ada 96 kredit belajar. Yang ni jangan tengok dahulu, kita tengok yang ini dahulu. Setiap satu-satu bab ni dia ada jam yang tersendiri, jam kredit yang tersendiri, yang mana kalau boleh tengok pada bahagian sini lah, minta maaf, bahagian ni di SKP kita dia sudah menyatakan jam-jam setiap bab ataupun setiap modul tu. Kalau untuk yang terbutis, yang terbantukan komputer ni ada 16 jam. So caranya adalah kita ingat yang tadi yang saya ajar. Yang saya ajar tadi adalah untuk mendapatkan kesemua ni dia akan mendapatkan 16 jam. So maksud formula untuk keseluruhan ni adalah tambahlah macam tu. Jadi kita buka tadi AutoSum. Klik kanan AutoSum. Lepas tu kita highlightkan mana yang perlu, macam ni. Dia sampai bab 5 saja. Bab 5, subtopik 5. Tekan enter. Dia akan bentuk kosong sebab dalam ni tiada apa-apa. Time ni lah kita akan agih-agihkan lah. Macam tu. Kalau yang ni pula, yang ni tadi kalau diikutkan saya mau kasih warna kuning, supaya kita boleh nampak perbezaan tu. Ini warna kuning, ni pun warna kuning. Lebih senang lah. Yang ni pula warna merah, warna hitam lah, sebab yang ni tidak perlu letakkan apa-apa. Yang ni pun sama warna merah. Ini pun warna merah, warna hitam, sorry. Dan seterusnya lah. Okay. Yang ni pun sama juga ni. Yang ni tiada, ni warna merah, warna hitam. Ni pun yang elektronik ni pun warna hitam, macam tu. Okay. Yang ni ada kan, 10.2 ni warna hitam. Okay. Jadi kalau kita tengok daripada luar, maksudnya di sini subtopiknya ini lah. Ini subtopik untuk 10.1, ini 10.2, yang ni pula 11.1.1, ini 11.2, ini 11.3, dan ini 11.4 sepatutnya. Tambah lagi. Okay. So dia ada dalam ni ada 1, 2, 3, 4, ada 4 subtopik lah dalam satu topik yang besar ni. Macam tu. Okay, kembali kepada sini. Okay, ni 10. Ini kosong kan? Sebab kenapa kosong? Kita belum ada isi lagi lah pada bahagian-bahagian sini. Jadi ini teknik saya lah sendiri. Tapi kalau mau buat ataupun mau kalau kamu ada teknik yang sendiri, itu terpulang. Kalau macam saya sendiri, saya akan lihatlah. Yang contoh ini 16 jam kan, saya akan isikan satu-satu. So tinggal ada 5 lagi berbaki. 5 maksudnya ada 11 lagi.
11 jam. So kemungkinan kalau saya letak 2, 2, 2, 2, 2, so ada 10 lagi. Maksudnya ada 6 jam lebih. 6 jam lebih tu saya boleh masukkan sini 3. Contoh 3, 12, 3. Boleh kah? Okey, 13. So maksudnya ada 14, 15, 16. Maksudnya ada berapa lagi lah menentukan. Tapi kita tengok daripada subtopik jugalah. Dia bukannya main ikut letak saja. Kalau menghasilkan lukisan ni memang perlukan masa yang lama lah. Yang ni pun lama. Menentukan perintah asas ni pun sebab kita belajar dengan AutoCAD, dia memang agak lama lah. Saya rasa 4 okey cukup. Ni pun 4 rasanya. Menjana reka bentuk 4. So kalau ditengok selesai sudahlah. Saya sudah dapat amount yang sama dengan ni, 16 jam. Okey, macam tu. Sama juga macam ni. Saya pergi ke sini, tambah auto sum. Ni auto sum. Sum. Lepas tu saya tarik daripada yang ni bawahnya. Sebab kenapa saya tarik situ? Sebab dia bawah 10 lah. Bawah bab 10. Daripada bab 10 tarik sampai ni. Ini lebih daripada bab 11 sudah. Nah, ni lah 10.2.3. Letak dekat sini. Macam tu. So, 2 bab ni lah yang mewakili untuk bab 10. Okay. Tekan enter. Dia kosong juga. Macam tu. Sebab kita belum ada letak lagi apa-apa di sini. So, tengok kepada di SKP semula. 10.1. Ada 8 jam. So, dekat sini 8 jam tu mungkin sebab kalau subtopik kita terlampau banyak kan. Tu. Jadi kalau macam saya letak satu-satu, tekan 1, 1, 1, 1. Ini lagi 1, 1, 1. Tengok. Tinggal berapa? 3 jam je. So, cari mana yang rasa macam susah sedikit. Mencanangkan pelbagai jenis bahan pembinaan, mengenal pasti peralatan, memilih peralatan mesin sesuai menggunakan potong, mengamalkan langkah-langkah keselamatan. Rasanya langkah keselamatan ni kita perlu lama lah. Sebab ianya crucial kan. Kalau kita fikir logik. So, saya letak 2. So, 8 sudah. Ni ada 8 jam, 8 jam. So, selesai. Macam tu. Seterusnya lagi sistem. Sistem pun sama juga. Kita tambah auto sum. Lepas tu start daripada sistem mechanical sampai bawah. Sampai bawah ni nah. 11.45. Macam tu. Lepas tu tekan enter. Sama jugalah. Sini ada 19 jam kredit. So, kamu bagi-bagilah satu. Ini saya punya cara. Sebab kita pun memang setiap pembelajaran kita kena buatkan juga. Kita ada belajar. So, kira 1 jam 1 lah untuk satu bab. So, ada 15 lagi. 15 ringgit. Maafkan saya. 15 jam kredit. Ya, ada lebih 4 tidak silap saya. So, 4 jam tu mau letak di mana? Soalnya yang kebat ni harus tinggi, soalnya di ujung-ujung lah kan. Bagian 4 ni, bagian ni mereka bentuk. Jadi saya letak sini 2. Sini 2. Lepas tu mereka bentuk ni lagi 2. Sudah cukup. Ada lagi 1. So, mengenal pasti sistem kawalan, mengaplikasikan sistem kawalan dalam produk. Yang ni saya rasa bahkan sinilah. So, macam tu. Ada 19 sudah. So, tengok dekat sini ada 19 lah jam kredit. Macam tu. Harap semua faham lah. Okay. Selesai macam tu. Okay. Kamu sudah habis buat semua kan? Jumlah markah objektif. Yang ni 24. Yang ni adalah yang perlu, yang saya bagi tahu tadi itulah, yang mana hasil tambah setiap satu kolom. Kolom-kolom yang tertentu lah.
Jadi formulanya adalah auto sum. Lepas tu kita pergi cari kotak warna kuning. Ni tambah. Ni. Lepas tu kan ada nampak bracket tu, itu padam lah. Tambah. Ni lagi. Tambah 8. Dia akan warna berlainan setiap satunya kalau kita tambah begitu. Tambah. Saya ada buat 3 babs ya. Jadi ada 3 lah. So enter. Dia akan ada 43 jam. Jam tu. Tengok di atas ni pula. Di atas ni kita pun mau jadikan automatic lah. Malas lah mau apa ni. Kata orang mahu yang ni rasanya tidak perlu ubah. Sebab ini 19 jam kredit kita sudah tentukan kan kat sini. Tapi kena ubah lah. Sebab maafkan saya, kena ubah sebab yang untuk bab yang satu-satu bab ni mungkin kita akan pindah kepada subjek dia punya punya jam kredit. So yang ni pun kena ubah. So caranya adalah auto sum. Sama juga macam tadi, auto sum. Klik yang ini warna kuning. Lepas tu pergi sini padam, tambah. Klik lagi, tambah. Kalau kamu ada 8 bab, buat 8 bab lah. Kalau ada 7 bab, 7 bab. Macam tu. Saya ada 3 bab saya di sini. Saya tekan enter. So ada 43 jam kredit. Macam tu. Okay. Seterusnya, ini adalah formula untuk yang bahagian sini untuk mendapatkan soalan-soalan tersebut. Daripada 20 item tu, berapa item ataupun berapa persoalan yang kita boleh buat jana. Okay. Caranya adalah sum sama dengan auto sum. Auto sum tadi saya tulis sekejap sebab malas masih kat sini. Pilih ni yang di sebelahnya 16 ni, iaitu E14. Lepas tu bahagi dengan jam kredit pembelajaran, iaitu di atas ni. Tutup kurungan, darab dengan 20 item. Enter. So maksudnya ada 7 item ataupun 7 soalan lah yang kita boleh kembangkan untuk soalan ni sahaja. Sama juga yang dekat sini. Yang ni pula gitu, sum, tutup dalam kurungan. Ni E21. Okay, bahagi dengan apa? Ni jam belajar kredit kita, E13. Tutup kurungan, darab dengan berapa? 20. Enter. So yang pada bahagian sini kita boleh jana 4 soalan. Okay, sama juga dengan ni sistem mechanical. Okay, sum, tekan ni E31, bahagi dengan 43. 43 tu jam pembelajaran lah. Tutup kurungan, darab dengan jumlah item. Jumlah item. So ada 9. Kalau ditotalkan semua, yang ni ya deh. Ini saya kasih high. Okay, dia akan membentuk jawapan dekat sini adalah 20. Tapi dekat sini dia lari lah. So yang ni kita padam. Lepas tu buat semula. Ni sum. Okay. Lepas tu pergi ke atas. Ini kita highlightkan warna putih, warna kuning. Maafkan saya. Warna kuning. Lepas tu tambah. Ni tambah. Lepas tu yang ni tambah. Sebab saya ada 3 bab saja, yang seperti mana yang saya cakap, 3 bab. So 20 soalan. 20 soalan untuk 3 bab ni. Ya nampak besar kan, sebab ni 9 soalan untuk ni. Ini macamnya ujian-ujian kecil lah, ataupun peperiksaan kecil, yang mana 3 bab saya kita keluarkan. Daripada sini kita boleh tengok lah. Yang ni ada 7 soalan boleh keluar. Sini 1, 1, 1, 1, 1.
So maksudnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Macam ni 2, 2. Ni contoh lah. So daripada sini kita boleh kembangkan kepada bahagian sini. Ini untuk 1 lah. 1 situ. Yang ni adalah ini contoh pengetahuan kan. Saya mau buat apa? Ini contoh saya kasih highlightkan warna. Okay. Macam itulah. So yang ni 1 kita ubah 1. Yang ni 1 macam contoh kan mengenal pasti. Mengenal pasti ni rasanya dia boleh masuk dalam aplikasi. Boleh kita kenal pasti ataupun analisis pun boleh. Tak 1. Macam tu. Yang ni pula menentukan perintah asas perisian. Menentukan. Rasanya pemahaman ni pun boleh. Tak 1. Macam tu. Yang ni menghasilkan lukisan isometrik, infografik dan rasanya yang ni ini untuk soalan objektif lah. Tapi subjektif lain lagi. Untuk soalan objektif ni macam ada 2 soalan kan. So kita boleh letak sini 1, sini 1. Macam tu. Sama juga dengan ni. Rencana reka bentuk 1, 1. Macam tu lah. Ini taburan lah. Taburan yang kata orang apa, belum lagi dimasukkan ke dalam subjektif. Tapi kalau macam misal kata saya masukkan ni pada bahagian subjektif. Macam contoh, kita ada soalan objektif 40%. Untuk soalan subjektif pula 60%. Okay. Jadi macam contoh ni kita mau buat 2 bab lah. Daripada topik 9 ni masukkan ke dalam sana. Yang ni kita copy. Ini cut. Lepas tu pergi ke bawah. Okay, dekat sini. Sebab kenapa dekat sini? Sebab dia senang cerita lah. Nampak ni ada 2 point. Ni 2 point. Macam tu lah. Macam tu. So dia akan automatic generate lah sini. Sini 4, sini 4. Kalau perasan kenapa tiba-tiba sini warna biru panjang begini kan? Sebab kita sudah larikan yang apa dalam ni. So kita kena padam lah. Kena padam, delete balik. Delete balik. Lepas tu ini kita arrange balik lah semula. Yang ni dia sudah lari sebenarnya. Macam tu. Yang ni sudah lari. So padam semula. Lepas tu start daripada sini, tarik pergi sini semula. Ataupun kamu boleh padam. Lepas tu buat balik lah. Auto sum. Lepas tu daripada atas ni pergi bawah ni. Enter. Sama juga. Macam tu. So maksudnya ada 5 item yang boleh dikembangkan untuk soalan ni. So buat beginilah. Tambah 2. Tambah 2. So macam ni lah. Soalan 1. Yang ni boleh letak sini. Sorry. 1. Ini 1 pemahaman. Sini 1 lagi aplikasi. So ada 5 sudah lah. 5 elemen ataupun 5 soalan yang kamu telah buat dekat sini. Macam tu. Okay, kembali kepada sini. Macam contoh lah. Rasanya mereka bentuk aplikasi. Saya rasa saya mau buat yang ni lah. Sistem elektrik ni mau masuk ke dalam bahagian sana. Elektrik ni cut. Terus pergi sini. Sebab kenapa dekat sini 11.1. Kalau nampak ni 11.2. Saya copy dekat sini lah. Saya cut. Kalau macam kamu buat dekat sini 11.1.2, maksudnya kena letak di sini lah. Sini ada 2 nombor, sini ada 3 nombor. Macam tu. Ni cut. Ataupun di sini lah. Minta maaf saya. Cut. Sini, sorry. Macam tu. Menyatakan. So yang ni tadi 9.1
ini 9.0. Ini subtopik besar lah 11.0. Ini subtopik kecil 11.2. Sebab sini 11.2.1. Begitulah. So yang ni tiada sudah. Ini padam. Delete. Macam tu. Yang ni pun automatic lah 15 begitu. Tapi kalau baru perasan kan, kita mau letak contoh lah. Contoh bab 10 tu tertinggal. Memang tertinggal pun dah nampak. Letak sini, tekan insert. Sebab kita mau tambah di bawahnya. Macam tu. Kalau macam mau dekat sini kan tertinggal 11.1, tiba-tiba di sini 11.3 sudah. 3.3, 11.4. Macam contoh. Ni insert. So kita boleh tambahlah 11.2.2 dekat sini. Macam tu. Okay. So saya mau buat 10 pula 10.0. Saya kasih tambahlah insert. Sebab mau letakkan di sini kan. Insert. So minimum 10, 3 lah. Kita cari bahagian sini mana yang boleh dimasukkan. Mengamalkan, mengenal pasti. Rasanya yang duit 3 ni boleh terus ni kan masuk. Kita cut dia, masuk ke dalam sini. Paste. Yes. Okay. So maksudnya ini 10.0, ini 11 pula 10.2 sebab dekat sini 2. Okay. So selesai je lah. Nampak ni macam lari kan. Sebab seperti yang saya cakap tadi lah, ini kasih delete. Sebab kita sudah ambil data yang original tu masuk. So dia tidak dapat detect lah. Ini pun delete lah. Sebab dia punya anak-anak ni sudah masuk pergi subtopik sebelah. Kasih delete. Macam tu. Ini delete balik semula. Buat autosum. Minta maaf. Ni tekan autosum. Lepas tu daripada sini pergi sini. Sebab bab 1 je ada di situ. So selesai lah. Nampak ni kan? Ni 6. Tiba-tiba pula 6 kan? Tambahlah lagi 2. So boleh tambah sini 1. Yang ni 3. 3 soalan boleh buat. So maksudnya sini 1, sini 1, sini 1, sini kosong lah. So ada 3 soalan. 1 sini, 1 sini, 1 sini. Macam tu. Tapi mau tengok jugalah daripada yang taburan soalan ni, kamu kena rangekan juga yang mana dekat sini, bahagian sini ni akan dapat prestasi yang bahagian rendah tu 25%, yang pertengahan tu 50%. So kena pandai apa ni lah, ubah macam tu. Kena pandai main-main. Boleh ke view kasih split dia. Split. Okay, ni boleh. Okay, saya kasih tengok. Ini split view. Okay, ini adalah item keseluruhan di bawah ni. Kalau macam saya tambahkan, sini ada 11 item yang boleh, ataupun 11 soalan lah yang boleh buat dekat sini. Buat sini. Ini 1 soalan. 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10. Okay. So maksudnya ini kosong. Ini ada 11 kah? Okay, ada 11. Okay. So ni ada 1 soalan. So saya letak bahagian sini aplikasi. Sebab aplikasi ni dia ikut soalan jugalah. Kalau macam ngam untuk aplikasi tu, okay lah. Tapi ini rasanya mengenal pasti kan. Rasanya lebih kepada pemahaman ataupun pengetahuan. Saya letak sini. Dia bertambah sini. Okay, menerangkan komponen asas terdapat dalam sistem mechanical. Rasanya
aplikasi ataupun analisis lah ngam. Okey. Lepas tu menghuraikan mekanisme kendalian pada semua jenis. Ini saya taburkan je lah. Tambah. Lepas tu ini satu. Ini kenapa anda tambah? Mesti ada salah ni. I C. So maksudnya dia punya atas bahagian ni rasanya ada. Yang ni pun kena tengok jugalah apa yang silapnya. Ni tekan je. Lepas tu boleh tengok lah apa yang dia tambah ni sebenarnya. Ni 10 kosong campur dengan 4. Betul juga. Tambah tolak gitu. Kita buat sama dengan 12. Kenapa? Okay. Copy from left. So kalau kita tambah sini taburan dia, contoh tambah 11. Ini 12. Contoh 11. So dia memang ada masalah lah bahagian sini. 4. Sebab yang ni tidak bertambah, kan? Kenapa dia bertambah? So yang ni mungkin ada permasalahan lah bahagian ni. Kenapa dia tambah dekat sini sahaja? So kalau diikutkan sepatutnya dia kena tambah sampai habis. Dah silap lah. Yang ni kita boleh tengok di sebelahnya. Dia tambah sampai bawah. So yang ni dia punya data ataupun dia punya formula ni salah. Yang ni daripada atas tu sampai bawah. Bahagian sini 11.4.5. Enter. So ada 14 item sudah. Lebih. So ni padam dulu. Macam tu lah. Kena pandai-pandai lah. So yang ni pun sama juga. Tengoklah mana satu yang update formula. Nampak ni 4 ni. Ni dia ambil ambil sampai atas ni. Dengam lah. Dia sampai sini dia. Tekan enter. Okey. 117 tapi sampai 40 sepatutnya. So ubah dia pergi ke sini lah 40. 140 pula. Sini sorry I 40 rupanya. Tekan enter. Macam tu. So daripada sini ni kita tabur lah. Macam ni contoh. Ini 18 sudah kan. So rasanya dah perlu. Boleh ubah dekat sini. Tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Yang ni tambah 1. Ini kosong kan. So kosong ni dah perlu. Bingung sudah. Okay. Split view jap. Okay. Okay. 36. Daripada sini ni tabur lah. Ini pun ini kosong kan. Sebab ni kosong. So dah perlu tambah 1. So ini 24. Untuk pengetahuan ni, Allah Akbar. Untuk pengetahuan ni dia sudah penuh lah 24 pengetahuan pemahaman. So tidak perlu lagi usik lah. Kita usik bahagian sini lah. Bahagian 36 sama sini. So 42. Selesai. Untuk yang ni. So ini ada 42. Maksudnya sini 42 item. Yang ni pula, kalau nampak ni kan,
Saya kasih split view. Yang ni sebenarnya kalau tekan, ini hasil tambah daripada ini ke sini lah, daripada rendah, pengetahuan, tinggi, macam tu. Sama jugalah yang ni. Dia sebaris. Kalau sebaris macam tu, kita boleh tarik dia daripada atas ni sampai bawah. Dah perlu tulis satu-satu. Sampai ini pun sama jugalah. Tiung. Okey, macam tu. So, yang ni adalah daripada sini dia tambah sini lah. So maksudnya sini ada 42 item, gitulah. Satu cek semula. Ini macam ni kan, ini silap ni, ini padam. Ini satu. Ini satu, ini ada dua. Ini ada dua, ini ada dua, ini ada dua. Okey. So cukuplah. 40 markah. 40 markah ngam kan? Ini as untuk 40 markah lah. 20 item 40 markah. Macam tu. Okey. Selesai bagi soalan yang objektif punya. Yang ni sum ni lah, sum ni. Begitu. Dan seterusnya pula. Bagian objektif markah ni sama juga. Macam mana kamu dapatkan ni? Nah, ini pun kasih padam lah. Delete. Delete. Lepas tu yang ni kasih dekat, tekan 2 kali. Dah dapat. Tarik dia ke bawah, ke atas, minta maaf. Okey. Ini sum macam sum dengan gitu. Lepas tu bahagi 16 jam kredit. Lepas tu tutup kurungan 60. Enter. So ada 15%. Macam tu lah. Yang ni kita tarik ke bawah. 27, 28. Ini 27, tengoklah betul-betul. Rasanya dah boleh buat macam tu ya. Kita kena tulis setiap satu lah. Tapi kalau saya sendiri, saya ni copy, lepas tu pergi ke sini. Saya copy tu, copy ni semua, copy, lepas tu pergi sini, paste. Paste ni saya ubah yang ini saja. Ini tarik ni, ini, tekan enter. Lepas tu yang ni tarik ni, yang ni tarik sini, enter. Macam tu lah. Ini tarik ni, enter. Macam tu. Yang ni tarik ni, enter. Yang ni tarik ni, enter. Yang ni tarik ni, ini tarik sini, enter. Lepas tu ni tarik sini, enter. So 60% daripada ini markah untuk setiap satu ni lah. Ini adalah markah keseluruhan adalah 60%. Okey. Ini. So macam mana mau ubah? Kalau tengok bahagian sini ada setingginya ni, rasanya yang ni kita boleh tambahlah 10 sini, sini pun 10. So ada bagi 5 markah lagi. 5 markah tu rasanya kita boleh letak dekat bahagian, mungkin menghasilkan lukisan ni dia boleh aplikasi lah 5 yang ni pula menjana reka bentuk analisis, tapi nak ngam kan. Menjana ni lebih kepada menjana reka bentuk ni aplikasi ke analisis. Itu terpulang lah macam mana. Ini saya just bagi nampak saja. So maksudnya ini 15, ini 10 tambah 5 jadi 15, 10 tambah 5 15. Ini settle. So ini 3.8. Ini adalah markanya lah, 3.8. Di mana kita mau letak? Kita tengok sini lah. Ini pun sudah cukup. 3.4. Okay, 3.8 dekat sini contohlah. Okey, 3.8. Kan? So, yang ni pula
menyatakan nama dan maksud. Rasanya ni kita boleh letak penilaian kali 3.8. Tapi rasanya macam dah seimbang kan. Contohlah ini taburan. Okey. 15.44. So ada 15. Rasanya reka bentuk pengaplikasian. Rasanya boleh letak sini lah kali. Ini pun boleh pecah juga. 4 sini 3.7, 3.5. Sebab kenapa dia dibundarkan tu, ni nah, tekan ni. Kalau dia begini dia bundar. Tanpa begitulah. Macam tu. Ini menerangkan fungsi komponen. Analisis macam itulah. 3.8. Seterusnya ni 3.8. Tengok dekat sini lah. Betul atau tidak. Saya rasanya ini 7.5 boleh di sini. Ini pun boleh 7.5. Ini tak sini. Okey. 7.5. So ni nampak macam dah seimbang kan. Rasanya ini boleh letak ke bahagian sini kali. 4. So kalau tengokkan dekat sini, kita punya item ni sudah seimbang lah sebenarnya. 24 dia mau sini yang 50%, sini 24 juga, 25. Macam tu. So total keseluruhan ni kita dapat adalah 180 lah. Macam tu. Ni dah nampak. Cuma yang ni, bagian ni markah adalah 60% lah. Maksudnya rendah, bagian rendah ni subjektif kita memang susah lah. Sebab tiada soalan rendah, tiada soalan senang. Sebab semuanya masuk pada bahagian sini. Cuma untuk ini adalah 3 bab lah. Nanti kalau kamu buat yang lebih banyak lagi, taburan tu akan makin senang lah untuk bahagi-bahagikan. Sama juga macam ni. Yang ni pun kita tarik ke bawah. Macam tu. So boleh nampak lah jumlah markah bagi setiap ni adalah 15, 15, 4, 4, 8, 8, 4. Macam tu. Rasanya itu sahaja cover. Ni jam pembelajaran ni 70. Sebab kenapa? Ini kita boleh ubah lah juga sebenarnya. Ini sum ni untuk jumlah keseluruhan ni, atau sum dalam kurungan apa? Ni nah, kita boleh ambil yang dekat atas ni tambah dengan bawah ni. Tutup kurungan. Enter. So 43%. Ini jumlah item ni padam sum berapa? Daripada atas tu 20% tambah dengan 60%. So 100%. Macam tu jumlah item lah. Campur 20 item. Enter. So 80. 60 campur 20 jadi 40 pula. Minta maaf. Ni nah. Silap-silap. Yang ni rasanya. Sebab sini ini 20 item kan, tapi dia punya markah lain. Markahnya lain. Auto sum. Yang ni kita boleh ambil. Yang ni kita boleh ambil. Ni daripada sini tambah dengan ni. So total untuk jumlah item rasanya boleh lah item sini. Ini jumlah daripada keseluruhan untuk ini. Maafkan saya, yang ni item pula kan. Sebab sini 20 soalan. Lepas ni ini 60 markah. So 80 item lah. Macam tu. So boleh nampak lah kumulatif ataupun kita punya group bar ni dia macam yang begitu. Dia macam loceng. So itu sahaja daripada saya. Kalau macam ada apa-apa persoalan, boleh tanya kepada saya. Dan rajinkan bertanya lah. Sebab Excel ni kena belajar pelan-pelan.
Okay, itu saya daripada saya. Sekian dan terima kasih.